Bertemu kembali di Minggu Baharu Rentasan Berita edisi 1354 bersama saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Antara tiket mahal dan tiket habis dijual. Adakah mesin ATM tak dapat berfungsi jika tak potong ribbon? Kementerian Sumber Manusia Lubuk Emas berasuah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 12 April lalu, kerajaan melalui Kementerian Pengangkutan mengumumkan dalam masa terdekat tawaran harga tiket penerbangan lebih murah kepada pelajar di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata ia membabitkan pelajar IPTA dari Semenanjung yang belajar di Sabah dan Sarawak atau pelajar dari dua negeri Borneo itu yang belajar di Semenanjung. Untuk Aidilfitri ini, penjualan tiket dibuka pada 6 April lalu dan dalam 2 atau 3 hari sahaja sudah habis. Yang ada ketika ini untuk Malaysia Airlines balik Sabah dan Sarawak yang kebanyakannya tinggal kelas perniagaan. Sebab itu kita lihat harganya sekarang tinggi sebab hanya tinggal tiket kelas perniagaan. Kelas ekonomi sudah habis dijual. Untuk pelajar, kita tidak sempat buat untuk Aidilfitri ini. Namun kita sudah ada perancangan untuk menawarkan harga lebih baik kepada pelajar IPTA dengan subsidi kerajaan untuk pelajar dari Sabah dan Sarawak yang belajar di Semenanjung dan pelajar dari Semenanjung yang belajar di Sabah dan Sarawak. Kita akan umumkan tidak lama lagi katanya seperti dipetik Berita Harian. Semalam, bekas Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong kononnya menzahirkan rasa kecewa apabila tiket penerbangan kelas ekonomi dari Kuala Lumpur ke Tawau, Sabah sebanyak RM3,138 satu hala. Sehubungan itu, beliau terus memainkan isu dengan mempersoalkan bagaimana rakyat dalam kalangan B40 dan M40 yang menggunakan khidmat penerbangan mahu pulang menyambut Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi. Bagaimana keluarga B40 dan M40 khususnya warga Tawau di perantauan pulang beraya pada tahun ini? Soalnya, Ka Siong berkata syarikat penerbangan seharusnya berpada-pada dengan tidak meletakkan tambang terlalu tinggi sehingga membebankan rakyat pada musim perayaan. Jangan sampai seluruh rakyat membuat andaian bahawa syarikat penerbangan tertentu dilihat mengeksploitasikan keadaan dengan mengaut keuntungan tinggi sehingga semua kerugian yang ditanggung semasa COVID-19 mahu dipulihkan dalam tempoh yang singkat, katanya dipetik utusan online. Katanya lagi, beliau menjangkakan jawapan standard kerajaan dalam isu ini adalah dasar kerajaan tidak mengawal tambang penerbangan kerana mekanisme penetapan harga dinamik. Anthony Locke dengan pantas menafikan dakwaan Wee Ka Siong. Saya telah menghubungi Grup CEO Malaysia Airlines MAB, Kapten Izham, dan mengesahkan semua tiket kelas ekonomi untuk penerbangan KL Tawau pada hari tersebut telah habis dijual dan tiket yang tinggal hanyalah kelas perniagaan. Beliau juga mengesahkan harga tiket tersebut bukan untuk kelas ekonomi tetapi ialah kelas perniagaan atau business class dan harga tiket tersebut ialah RM2,863.40 dan bukannya RM3,138. Ini fakta yang perlu diperbetulkan. Sebagai mantan Menteri Pengangkutan, saya yakin YB Wee faham perbezaan antara tiket kelas perniagaan dan kelas ekonomi, kata Locke pada satu kenyataan semalam. Anthony pernah menyatakan di Dewan Rakyat sebelum ini bahawa kerajaan tidak boleh menetapkan harga siling tiket penerbangan domestik. Ekoran ia mungkin menjejaskan sektor pengangkutan udara itu. Sebaliknya, kerajaan sentiasa menggalakkan syarikat penerbangan untuk menambah kapasiti penerbangan terutama ketika musim perayaan dan cuti sekolah. Berkali-kali kementerian menjawab bahawa dari segi harga tiket kapal terbang, ia adalah dinamik dan kita tidak boleh letak harga siling sebab kalau buat atau kawal dari segi harga tetap, ia mungkin akan menjejaskan sektor penerbangan. Ini kerana jika syarikat penerbangan melihat tidak ada harga dinamik, mereka mungkin akan mengurangkan kapasiti dan jika kapasiti dikurangkan, ia akan memberi kesan lebih buruk kepada keseluruhan ekonomi dan pengangkutan udara, katanya ketika sesi soal jawab di Dewan Rakyat pada 14 Mac lalu. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan tambahan Datuk Ahmad Marzuk Syari PN Pengkalan Cepa yang meminta Kementerian Pengangkutan mengawal atau melaksanakan mekanisme supaya harga tiket kapal terbang berpatutan. Rasanya jika ia boleh dilakukan, sudah tentu
itu kerajaan terdahulu telah melakukannya. Betul atau tidak? Namun ianya juga tidak berlaku. Malah pada tahun 2022, kita dihiasi dengan pelbagai tajuk akhbar yang membawa suara rakyat tentang isu ini. Bukan main laju lagi, Kasiong memainkan peranan sebagai pemain isu apabila beliau bukan lagi Menteri Pengangkutan ketika ini. Namun ianya dilihat secara positif sebagai satu tindakan pembangkang yang sangat konstruktif bagi memastikan semak dan imbang terus berlaku dalam suasana harmoni. Pun begitu, Lok berterima kasih kepada Kasiong atas keprihatinannya terhadap harga tambang pesawat yang mahal serta kapasiti penerbangannya. Cuma Kasiong perlu memahami antara tiket mahal berkelas perniagaan atau tiket murah yang sudah habis dijual. Menteri Pengangkutan itu berkata beliau akan mengadakan sidang media bagi menangani penambahan penerbangan tambahan bagi musim Hari Raya tahun ini. Itu satu tindakan segera demi membantu rakyat. Tahniah YB. Jadi sama-sama kita nantikan. Terima kasih YB Menteri yang laju berkhidmat untuk rakyat dengan khabar beliau antara menteri terbaik setakat ini. Ada yang dengki ke? Ahli Parlimen Besut Terengganu Cik Muhammad Zulkifli Jusuf dibahan teruk oleh netizens kerana membuat kerja tak masuk akal iaitu memotong ribbon bagi melancarkan sebuah mesin pengeluaran wang ATM di kawasan parlimennya. Berikutan itu, Ahli Parlimen Bacok Syahir Sulaiman tampil mempertahankan tindakan tak berapa cerdik Ahli Parlimen Besut itu. Beliau cuba menjustifikasikan tindakan tersebut kerana penduduk di kawasan terceruk memerlukan akses kepada mesin ATM. Daerah Besut samalah seperti daerah Bacok adalah kawasan luar bandar yang majoriti penduduknya adalah petani dan nelayan, warga emas dan golongan miskin. Maka tidaklah mengejutkan apabila dibacok antara perkara yang diminta oleh pengundi dalam PRU15 yang lalu, khususnya dalam kalangan pengundi muda, adalah untuk diwujudkan cawangan bank dibacok dan memperbanyakkan mesin ATM di tempat berkenaan. Ya, itulah antara perkara besar yang diminta kepada saya untuk diusahakan, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, dirinya amat memahami kehendak dan keperluan penduduk Bacok, aktiviti perniagaan dan pelancongan dan pelajar setelah UMK dan IKTBN dibuka di Bacok. Di Bacok, pilihan yang ada kepada lebih 160,500 penduduk Bacok hanyalah beberapa cawangan institusi keuangan komuniti seperti BSN, Bank Rakyat, Agrobank dan Tabung Haji serta 9 buah mesin ATM. Jika hendak berurusan dengan cawangan bank komersial seperti Maybank, CIMB dan Bank Islam, penduduk perlu ke Kota Baru atau Kubang Krian dengan jarak perjalanan sehingga 45 minit hingga 1 jam, tegasnya. Tambahnya lagi, penduduk kampung, pemilik stesen minyak dan pegawai bank yang terlibat pastinya berbesar hati dalam menyediakan sebuah mesin ATM bagi kemudahan penduduk walaupun bukan pembukaan cawangan bank bagi memudahkan urusan seharian. Justru peringatan kepada diri saya, mungkin perkara yang dianggap kecil di mata kita boleh menjadi besar di mata pihak yang lain. Maka marilah kita bersyukur dengan apa yang dimiliki dan janganlah kita merendahkan pihak lain yang berusaha untuk memilikinya, tegasnya. Sebenarnya tidak sesiapa pun yang mempertikaikan keperluan penduduk Besut atau merendahkan mereka yang berusaha untuk mendapatkan akses mesin ATM atau cawangan bank. Apa yang mereka amat hairan dan kelucuan ialah keperluan mengadakan upacara memotong ribbon hanya untuk merasmikan mesin ATM itu. Kenyataan Syahir langsung tidak menjustifikasikan perbuatan memotong ribbon yang tak ada apa-apa signifikan dalam hal memartabatkan Islam. Apa sebenarnya di sebalik upacara memotong ribbon itu? Beberapa laman web yang cuba merungkai asal-usul upacara tersebut menyatakan bahawa bagaimana ianya bermula tidak boleh diketahui. Namun, menurut laman Pello Construction, upacara ini mendapat populariti pada akhir 1800 selepas pemotongan ribbon berlaku pada pembukaan laluan kereta api Louisiana. Ini dikatakan disebut dalam Arkib Union Parish Law bahawa upacara memotong ribbon telah diadakan sekitar tahun 1898 untuk pembukaan laluan kereta api di utara Louisiana. Kereta api Louisiana dan kebangkitan sistem lebuh raya antara negeri moden di Amerika Syarikat inilah yang akhirnya mendorong peningkatan permintaan untuk upacara pemotongan ribbon. Penciptaan jambatan, terowong dan jalan raya baru mencerminkan keinginan untuk jalan yang jelas ke hadapan dan sejak itu menjadi asas dalam budaya Amerika untuk meraihkan kejayaan yang baru dibina, kata laman tersebut. Walau bagaimanapun, menurut laman tersebut, beberapa contoh terawal upacara ini bermula pada akhir abad ke-19 di United Kingdom semasa pembaptisan kapal dan pelabuhan yang melibatkan memecahkan botol arak atau wine yang diikat dengan ribbon kepada kapal. Sekejap, bukankah upacara pembaptisan itu sinonim dengan acara agama Kristian? Upacara ini berasal daripada budaya Barat dan Amerika Syarikat juga.
United Kingdom. Ia tiada kaitan dengan budaya Melayu maupun budaya Islam. Justru kenapa parti PAS menyerapnya dalam upacara yang pemimpin mereka lakukan? Apa yang ingin dipertahankan oleh pemimpin PAS? Tidak ada. Sebab itu mereka terkial-kial mencari hujah untuk meyakinkan kita, masyarakat yang hidup di zaman milenium ini. Perbuatan memotong ribbon adalah membuang masa dan membazirkan wang ringgit sahaja. Masa dan wang yang dibazirkan untuk menguruskan pembelian ribbon bagi melaksanakan upacara itu boleh digunakan untuk tujuan lain. Walaupun mungkin tidak banyak dibelanjakan untuk satu upacara, tetapi ia tetap satu pembaziran. Lebih-lebih lagi dalam setahun ia mungkin berlaku beratus kalau tidak beribu kali. Semoga kebebalan yang berlaku ini tidak berulang lagi dalam bentuk lain. Misalnya, upacara memotong ribbon untuk merasmikan tandas awam, titi atau sebagainya. Tidak kira kalian pemimpin pembangkang maupun pemimpin yang menyokong kerajaan ketika ini, tolonglah hentikan upacara yang membazir ini. Lebih mengarut lagi dan kemungkinan besar cenderung ke arah khurafat jika ia dijadikan salah satu daripada petunjuk prestasi utama KPI. Menteri Sumber Manusia bertukar ganti tetapi sikap pegawai yang bertugas tidak juga berubah. Kini nilai yang dikatakan melibatkan rasuah adalah sebanyak 97 juta ringgit. Seolah-olah ada loopholes dalam sistem kelulusan pekerja asing di Kementerian Sumber Manusia KSM. Loopholes ini umpama lubang emas bagi gerombolan perasuah tahun demi tahun. Terkini Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar dilaporkan telah menggantung tugas 3 pegawai kanannya termasuk seorang setiausaha sulit dan seorang pegawai tugas-tugas khas PTTK yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung siasatan rasuah terhadap kelulusan pekerja asing. Malaysia kini memetik sumber daripada KSM yang dikatakan telah mengesahkan penggantungan itu. Ya, 3 orang tersebut telah digantung tugas oleh Menteri dengan serta-merta. Ia termasuk 2 orang yang kini ditahan SPRM dan seorang lagi PTTK. Katanya seperti dipetik. Menurut laporan, sumber tersebut tidak menjelaskan sebab individu ketiga itu digantung tugas. Difahamkan nama ketiga-tiga pegawai tersebut telah dipadamkan. Minggu lalu, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilaporkan telah menyerbu pejabat kementerian di Putrajaya. Seorang pegawai kanan menteri itu telah ditahan oleh agensi tersebut pada Khamis. Sehari kemudian, SPRM menahan setiausaha sulit Sivakumar berhubung siasatan tersebut dan ditahan reman selama 4 hari bagi membantu siasatan. Difahamkan seorang ahli perniagaan dari Ipoh turut ditahan dalam siasatan berkenaan selain beberapa individu lain dalam kementerian dan agensi berkaitan. Sebelum itu, SPRM telah memanggil Sivakumar untuk merekodkan kenyataannya susulan penahanan 2 pembantu kanannya berhubung dakwaan rasuah dalam pengambilan pekerja asing itu. Beliau bukan saksi maupun suspek. Beliau berada di sana untuk seketika dan telah meninggalkan pejabat SPRM, kata seorang pembantu lapor beberapa media. Sivakumar mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berikutan penahanan pembantunya. Penahanan itu katanya adalah sebahagian daripada proses siasatan susulan aduan kepada SPRM. Kita hanya akan tahu sama ada dakwaan itu benar atau palsu setelah siasatan selesai. Jika didapati bersalah, mereka akan didakwa di mahkamah. Jika tidak, mereka akan dibebaskan, tegasnya. 2 hari lalu, bekas ahli Parlimen Kelang Charles Santiago menggesa agar pengurusan pengambilan pekerja asing dipindahkan daripada Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Sumber Manusia kepada pejabat Perdana Menteri, iaitu jabatan yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan diketuai oleh bekas Hakim Ketua Pegawai Eksekutif CEO atau pesara penjawat kanan kerajaan. Ia adalah perniagaan berbilion ringgit. Ia dikawal oleh broker buruh LB daripada negara penghantaran dan penerimaan. Kaki tangan kerajaan dan ahli politik bekerja dengan LB ini dan ahli politik sering mendahului agensi perekrutan buruh, katanya dalam satu kenyataan. Bila menyarankan agar portal Bestinet disingkirkan. Ia dikawal oleh broker buruh utama. Proses pengambilan mesti terbuka dan telus di kedua-dua negara. Caj untuk kesihatan, perjalanan udara dan lain-lain mesti dimaklumkan kepada pendatang. PM10 sepatutnya menyokong dasar pengambilan sifar. Semua bayaran perlu ditanggung oleh majikan. Kini broker buruh menjana wang daripada majikan dan pendatang mengakibatkan ikatan hutang serta tuduhan buruh paksa. Ujarnya, menurut beliau pengurusan migran menjadi tebusan orang tengah LB yang tidak bertanggungjawab di kedua-dua negara. Kerajaan, majikan dan ekonomi
ekonomi ditawan sebagai tebusan oleh orang tengah LB. Ia perlu berhenti untuk negara maju, dakwa Charles Santiago. Beliau juga menuntut agar laporan Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pekerja Asing 2019 yang dipengerusikan oleh Hakim Datuk Seri Syamuddin Yunus diumumkan dengan segera. Pengurusan migran mampu dipertingkatkan dengan pesat, tetapi malangnya kita lebih suka membayar harga dengan tidak bertindak tegas pemimpin DAP itu. Bagaimanapun, Bastinet Sdn Bhd menyangkal dakwaan Charles Santiago bahawa firma itu bertindak sebagai broker dalam pengambilan pekerja asing ke negara ini. Menurut Bastinet, ia hanyalah sebuah syarikat teknologi maklumat IT yang membangunkan sistem pengurusan berpusat pekerja asing yang dikenali sebagai FWCMS untuk kerajaan. Semua perkara berhubung proses pengambilan pekerja asing termasuk bilangan ejen pengambilan telah dibincangkan dan dipersetujui di peringkat kerajaan ke kerajaan antara kerajaan Malaysia dan negara sumber buruh. Pengurusan Bastinet termasuk pengasas tidak terlibat atau persendirian dalam proses ini. Kami juga ingin menegaskan bertentangan dengan dakwaan Santiago bahawa hanya 25 syarikat yang diakreditasi untuk pengambilan pekerja di Bangladesh. Kerajaan sebenarnya telah mentauliahkan sebanyak 100 syarikat di Bangladesh, katanya dalam satu kenyataan. Justru syarikat tersebut menuntut permohonan maaf daripada Charles Santiago dan menarik balik kenyataannya dalam masa segera. Kita tunggu apa kata Charles Santiago selepas ini. Apapun, kata orang, tiada angin masakan pokok bergoyang. Tidak kira siapa yang mengawal angin itu, SPRM wajar mencari punca. Rakyat Malaysia umumnya meluat dengan isu pengambilan pekerja asing yang tidak sudah-sudah menjadi polemik. Apa yang berlaku tahun demi tahun telah menyebabkan Malaysia seumpama hub pemerdagangan manusia di rantau ini. Kerajaan Malaysia Madani perlu menghentikannya dengan segera. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi.